Siapa dalam ni orang PAS yang sedar benda ni dan setuju apa yang kita pernah lalui membesar di dalam PAS. Kena ikut kerajaan. Kita kena lawan dia sebab dia kerajaan yang zalim. Lihatlah bagaimana begitu mudah pemimpin-pemimpin daripada PAS mencipta alasan untuk kembali mewujudkan permusuhan antara kita, antara saudara sesama saudara, mengambil jalan pintas. Tanpa mengikut jalan yang sebenar. Memusnahkan hubungan ini. Meletupkan semula permusuhan. Di sini Allah sedang melihat apa yang kamu lakukan, wahai bangsa Melayu. Ada yang terasa persaudaraan dan tidak mahu permusuhan. Walaupun tiada muafakat, namun kita muafakat di hati. Kita nyatakan di peti undi. Kita undi Barisan Nasional. Kerana kita tidak mahu lagi. Kita tidak mahu lagi bermusuh sesama kita. Kerana itu bukan fitrah kita. Kita tidak mahu menjawab di depan Allah nanti. Mengapa kita wujudkan semula permusuhan ini sedangkan Allah telah menyatukan kita. Pengkhianatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jangan kau sabitkan sana dan kau sabitkan sini. Wahai saudara-saudaraku berbangsa Melayu yang beragama Islam. Kamu boleh pilih watak apakah yang kamu ingin letakkan pada diri kamu. Adakah kamu memilih, aku adalah watak pemusuhan sesama bangsa, sesama agama? Ataupun kau nak memegang watak, aku mahu bersaudara. Aku benci pada perbalahan sesama agama dan bangsa aku sendiri. Pemimpin-pemimpin yang ada di atas sana, mereka hanyalah mengajak, tetapi kamu yang membuat keputusan. Permusuhan dengan bangsa sendiri, yang seagama sendiri, ataupun kamu mahu bersaudara. Kamu berani tinggalkan mereka yang mengajak kepada permusuhan. Tinggalkan pemimpin yang mengajak kepada perbalahan. Tinggalkan dia. Mungkin esok, mungkin sebentar lagi, boleh jadi tak sampai 5 tahun lagi, boleh jadi 10 tahun lagi. Kita tak tahu bila kita dipanggil pulang. Kita tak tahu guys bila kita dipanggil pulang ke sana. Adakah kamu nak membawa permusuhan ni hingga ke akhir hayat kamu? Ataupun kamu hendak berhenti daripada sekarang? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Buktikan dengan kamu meninggalkan mereka. Tinggalkan pemimpin-pemimpin PAS yang nak teruskan permusuhan sesama kita. Kau nak bawa bekalan apa, sahabat? Dosa yang ada cukup banyak. Kau nak bawa dosa apa lagi?
Kesombongan apakah yang hendak ditunjukkan? Kamu nak sombong? Kamu nak tunjuk kesombongan apa? Nak tunjuk yang kamu itu tidak boleh dibeli. Tidak boleh dibeli dengan jasa dan bakti. Mengapa bodoh pemikiran kamu, wahai saudaraku? Bila orang berbudi berbahasalah. Mereka datang ke negeri kamu. Mengapa kamu tidak sambut kedatangannya? Sedangkan dia memberi. Kenapa kamu tidak ada adab dan berbahasa terhadap mereka yang prihatin tentang kamu? Apa yang kamu nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia? Apa yang sedang kamu hendak didik kepada pengikut-pengikut kamu? Memalukan. Tidak tahukah, tidak ada rasa sifat berterima kasih ke kamu? Tetamu datang ke negeri kamu, membantu kamu, memberi dana bantuan kepada kamu. Tapi kamu layan dia seperti orang yang tidak ada nilai. Kononnya nak bagi tahu, aku tak heran dengan apa yang kau beri. Itulah dia yang mereka ajar kepada pengikut-pengikut PAS. Dia kerajaan, dia memanglah kena bagi. Sedangkan Allah pernah pesan, Allah berpesan, jika kamu tidak berterima kasih kepada manusia, seperti kamu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan saya, Tuan Latif. Bila dia sebut macam tu, bila Latif sebut macam tu, maknanya dah terusik hati dia. Maknanya kesedaran tu semakin sampai. Memang benar apa yang kita katakan. Dan dia membenarkan dengan rasa tak boleh dengar. Aku mesti sombong sebab aku PAS. Cakap aku nak minta terima kasih kat kamu. Kamu daripada dulu sampai sekarang nak aku join je dengan korang. Begitu perasaannya mereka. Perasaannya mereka seperti mereka itu sangat-sangat berharga kepada UMNO. Sedangkan UMNO sekadar hendak menjalinkan persaudaraan tanpa pemusuhan. Budi bahasa telah mati di dalam diri. Adakah kita nak mewarisi bangsa kita yang bersikap seperti ini? Membawa sifat-sifat sombong seperti sifat syaitan. Na'udzubillah. Sombong. Tak torah dah nak buat apa. Tunjuklah budi bahasa kita. Dah bagi dah 50 juta. Berapa juta bagi? Lepas tu tunjuk belagak konon-konon. Tak kisahlah kau duduk kat situ pun. Tapi tunjuklah sikap-sikap yang bagus. Sebab tu Allah Ta'ala wujudkan muafakat pada masa tu. Sebenarnya Allah nak tengok setiap daripada orang, setiap daripada kamu. Setiap daripada kamu. Adakah kamu pengkhianat kepada bangsa kamu sendiri? Adalah kamu pengkhianat kepada saudara yang seagama dengan kamu sendiri? Terima kasih kepada saudara-saudara di Lampas yang bersama-sama saya, yang menunjukkan, menzahirkan rasa tidak selesa dengan sikap pemimpin PAS. Kita tahu kita telah dididik lama untuk membenci UMNO.
Bayangkan begitu lama kebencian kita kepada UMNO. Namun Allah selesaikan dengan sejarah muafakat nasional di PWTC. Bermakna kita tak benci pun dengan saudara kita. Bermakna kita tidak ada sebab pun kita nak benci kepada saudara-saudara kita di dalam UMNO. Kita hanya ditiupkan kebencian setiap kali kita memaksa untuk mendengar ceramah-ceramah daripada pemimpin-pemimpin kita di dalam PAS. Membuatkan kita dahaga, kehausan untuk mendengar, untuk menambah kebencian itu. Kita beli haraka, kita dengar, baca lagi, kita benci lagi. Tak cukup kita buka YouTube, kita dengar lagi, kita benci lagi dengan UMNO. Menebal dan terus menebal, membakar kebencian terhadap saudara kita di dalam UMNO. Dan akhirnya dia menjadi sebati. Walaupun dia sakit, namun dia menghiburkan. Seperti suntikan dadah yang membunuh jiwa-jiwa insan yang bersaudara. Nauzubillah. Ketagihan, guys. Itu yang dikatakan ketagihan. Ketagih dengan ceramah. Dengar kuliah dengan dengar ceramah adalah benda yang berbeza. Seronok tak? Sebab apa? Ketagih. Dulu nak dengar ceramah, bila time-time ceramah, tak cukup dengan ceramah yang kita tengok. Kita ada tape pasang video. Dengar ceramah melalui video. Kononnya kita lah ahli PAS. Yang prihatin, yang mendengar masalah negara. Kita ketagih, guys. Muhammad Nizam Ahmad. Betul Pak Yus. 26 tahun hari ini Pak Yus cerita kebenarannya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Jangan kata Allah tak pernah bagi tahu kat kita. Jangan kata Allah tak bagi tahu, tak fahami kita. Hanya kita saja nak terima ataupun menolaknya. Tahniah Tuan Muhammad Nizam Ahmad. Abi Azli, Allah sentiasa bersama pihak yang dizalimi. Guru-guru yang mengajar. Ingat, bila kita belajar dengan guru yang mengajar, mengarah kepada kebencian, tak sedar diri, mengarah kepada kesombongan, itulah akibatnya yang berlaku di dalam persen orang-orang Melayu di dalam PAS. Kita sentiasa didendangkan dengan, oh memang macam tu. Kerajaan memang kena beri bantuan kepada rakyat. Kerajaan kena sediakan itu, kesediakan ini. Memang itu kerja kerajaan. Jadi itu perkara yang biasa. Namun kita tidak boleh hanya kerana benda ni, kita kena ikut kerajaan. Kita kena lawan dia sebab dia kerajaan yang zalim. Kepala badan. Kerana mereka tidak mengutamakan Islam. Mereka adalah pejuang nasionalis. Mereka bukan pejuang agama. Mereka adalah pejuang bangsa. Membunuh jiwa bangsa di dalam diri, di dalam hati orang-orang PAS. Kerana selagi mana wujudnya kebencian terhadap UMNO Melayu itu, maka selama itulah PAS boleh survive. Survival PAS adalah kebencian terhadap Melayu. Siapa dalam ni orang PAS yang sedar benda ni dan setuju apa yang kita pernah lalui dan kita membesar di dalam PAS. Yang daripada PAS tulis setuju. Kita membesar dengan gaya pemikiran sedemikian rupa. Tulis setuju.
Adakah kau rasa betapa bahagianya bila kita sedar penipuan-penipuan yang telah mereka tanam di dalam minda kita sekian lama? Betapa freedomnya kita. Kita keluar daripada kepompong, daripada satu tempurung yang telah dicipta kepada kita untuk percaya dengan kata-kata mereka. Bukankah ini satu perbuatan yang bodoh? Sesuatu yang tidak memberi manfaat. Saya percaya yang beritahu ni adalah saudara-saudara saya dalam PAS. Tertanya-tanya, apakah ungkapan yang nak aku katakan? Kerana aku membesar di sini. Rupa-rupanya kita diajar untuk membunuh semangat bangsa kita dengan alasan kita adalah pejuang agama. Sedangkan Melayu itu sendiri adalah pejuang agama Islam. Melayu itu sendiri adalah pejuang agama Islam. Sebab tu mana ada saudara-saudara kita yang di dalam PAS yang berani kata dalam ruang komen aku, live aku selama ni, yang mengatakan tidak setuju. Kerana apa yang aku cakap adalah benda yang ada di dalam diri mereka sendiri. Cuma sombong, tidak mahu mengalah, tidak mahu mengaku salah. Sedangkan mengalah dan mengaku salah itu adalah aman, damai, bahagia. Korang akan rasa tenteram bila kau terima benda ni. Sebab tu kau sentiasa huru-hara, dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin yang sentiasa menipu dengan menggunakan alasan perjuangan Islam. Terima kasih Wak Su. InsyaAllah mudah-mudahan. Sayang sekali muafakat nasional hilang dari radar. Pada saya itu tidak mengapa. Allah adakan dan Allah hilangkan. Sebab Allah hanya mahu melihat di antara kamu. Adakah kamu bersatu kerana muafakat ataupun kerana kamu sesama kamu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hilangkan muafakat nasional. Diseleweng, digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab kerana Allah nak tengok kamu memilih persaudaraan ini kerana muafakat nasional ataupun kerana Allah Ta'ala. Menipu dengan menggunakan perjuangan agama dah cukup dahsyat setakat dah tipu hampa, padahal agama boleh dimain-mainkan, diperkatak-katikkan setakat nak bohong hampa manusia, apa dah hal? Korang nampak tak? Mana ada orang PAS dalam ni komen-komen macam mana dalam live orang lain? Bukankah ini bukti yang mereka tidak ada isi sebenarnya? Hanya dipermainkan oleh politik sahaja untuk survival politik. Survival politik mereka adalah pemusuhan sesama kita. Percayalah. Di manakah perjuangan hukum hudud oleh PAS? Itu adalah mainan politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hamidi. Apa yang Pak Yus buat sekarang ni? Apa yang sedang Pak Yus buat sekarang ni? Ceritalah fakta Pak Yus. Ceritalah fakta Pak Yus. Aku nak selamatkan jiwa-jiwa orang-orang PAS. Hati-hati mereka daripada terus ditipu. Biar malam ni dia orang terkebil-kebil mata memikirkan. Mudah-mudahan Allah jentik hati mereka. Sudah-sudahlah. Dah akhir zaman dah ni. Bergabunglah. Tinggalkanlah perbalahan itu. Siapa yang ajak berbalah? Daripada dulu siapa yang selalu ajak berbalah? Menghukum itu, menghukum ini. Memang kita sedar. Kita ni sedar. Pukul memang sedar. Yang tahan tu bertahan sebab apa, saudara aku? Takkan aku nak marah mereka. Mereka orang Melayu juga. Orang Islam juga. Mereka pun berjuang Islam.
Kan? Namun aku pun Islam juga. Aku pun Islam juga. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan Yazid. Cas dulu. Makin lama makin berani meletakkan hukum. Makin lama makin berani meletakkan hukum. Tanpa memohon maaf. Dia tipu kita lama dah guys. Orang tengok okey je. Aku faham lah. Hampa fikir pasal ulama. Aku faham lah. Tapi hampa cuba selami betul-betul. Takkan kita nak ikut ulama yang ajak kita kepada kerosakan? Tengoklah betul-betul. Takkan dia ikut ulama yang ajak kita kepada pembalahan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita lepas yang masih ada silat, yang masih sukakan pada busana, yang masih sayangkan kepada tradisi-tradisi Melayu, ada jiwa Melayu di situ. Sebab dalam IC mereka pun ada Melayu insya-Allah. Sebab tu mereka mudah terangsang dengan muafakat nasional. Namun hanya kerana ketaksuban kita dengan kepimpinan kita, kita pilih untuk kembali bermusuhan. This is a stupid. Kebijaksanaan kita, akal kita teruji di situ. Allah menguji kita. Kau pilih Allah ataupun kau pilih pemimpin kau. Semoga orang PAS dapat hidayah dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa di sini kamu adalah daripada PAS?